Selamat pagi doktor dan rakan sekalian, kami dari kumpulan 17. Nama saya Kusumai dan nombor mesin saya ialah 285515. Saya akan mengulangkan pemenangan dengan soalan 1, yaitu gambaran keseluruhan tentang video tekanan. Video tekanan kes yang kami pilih adalah mengenai tekanan di tempat kerja akibat bekerja lebih masa dan bab pengenalan adalah berkaitan psikologi kesihatan. Berdasarkan video tekanan, bekerja lebih masa boleh menyebabkan ramai pekerja untuk mengalami tekanan yang kronik dan keletihan mental. Ramai pekerja meninggal dunia disebabkan bekerja lebih masa dan tidak mendapat masa rehat yang mencukupi. Hal ini demikian kerana mereka akan menghadapi banyak masalah kesihatan dari segi mental dan fizikal. Bekerja lebih masa akibatkan banyak masalah kesihatan seperti kesakitan jantung, trauma dan juga dapat mengakibatkan kematian. Menurut para pakar, budaya kebanyakan pekerja Malaysia yang bekerja selama 12 jam sehari ini akan mendatangkan keburukan kepada pekerja-pekerja tersebut. Lama-lama kemudian, pekerja-pekerja tersebut akan menghidap penyakit kerana ketidakseimbangan gaya hidup dalam kehidupan. Seterusnya, pakar mengatakan bahawa keadaan pekerja di kebanyakan tempat adalah huru-hara dan menyebabkan para pekerja tidak dapat bekerja dalam keadaan yang berselerak. Keadaan ini telah menyebabkan hubungan antara para pekerja adalah tidak berharmoni. Seterusnya adalah tekanan yang diberikan oleh pihak atasan. Pihak atasan memberikan tekanan kepada pekerjanya untuk meningkatkan prestasi perniagaannya dan tidak mengutamakan kesihatan pekerjanya. Oleh itu, pekerja yang tidak bersedia untuk bekerja lebih masa yang tidak dirancang sebelum itu terpaksa bekerja sehingga lewat malam demi menyiapkan tugasan yang diamanahkan oleh majikannya. Pakar tidak menyokong untuk menggunakan aplikasi sosial seperti WhatsApp kerana beliau berpendapat bahawa penggunaan ini adalah tidak betul. Apabila WhatsApp digunakan sebagai alat tekanan kepada pekerja, ini telah menjadikan satu bayang yang buruk kepada para pekerja. Beliau menyatakan bahawa pekerja mesti mempunyai waktu kerja yang tetap dan mestilah mempunyai masa rehat yang mencukupi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera doktor, nama saya Fung Jisin dan matrix number saya adalah 287453. Saya akan membentangkan faktor-faktor penting dalam tekanan. Dalam perspektif tekanan, tekanan boleh dibahagi kepada pelbagai jenis. Misalnya, tekanan yang dihadapi disebabkan peristiwa pengalaman dalam hidup, masalah keluarga, tekanan sosial, penggunaan bahan kimia seperti ubat-ubatan dan juga dadah, dan tekanan di tempat kerja. Dalam kes kami, video yang berkenaan juga menceritakan tentang pekerja di Malaysia kerja melebihi 10 jam sehari, iaitu boleh sampai 12 jam sehari semakin meningkat. Apabila kerja lebih masa tanpa disedari, lama-kelamaan pekerja akan mengalami tekanan kronik dan keletihan pada mental di luar waktu kerja kerana waktu tidur yang tidak mencukupi dalam jangka masa yang terlampau panjang. Selain itu, faktor-faktor penting dalam tingkah laku manusia mengenai kes kami adalah pembelajaran pelaziman klasik, pelaziman operan dan juga pembelajaran sosial. Dalam video ini, terdapat tingkah laku yang boleh dikaitkan dengan pembelajaran klasikal oleh Ivan Pavlov di mana pekerja sering menerima arahan oleh majikan melalui telefon dengan menggunakan aplikasi sosial media seperti WhatsApp tanpa mengira waktu secara berulang. Dengan itu, mereka amat berisiko mengalami tekanan episodik, iaitu tekanan yang disebabkan oleh individu yang mengalami tekanan akut secara kerap di mana mereka sering hidup dalam keadaan yang tertekan sepanjang masa. Di samping itu, terdapat juga faktor-faktor penting yang diceritakan dalam video kami, iaitu skop kerja yang tidak sama dengan arahan dan juga kebolehan pekerja juga boleh dikaitkan dengan pembelajaran operan, iaitu faktor ganjaran dan hukuman oleh Thorndike dalam tingkah laku manusia. Hal ini kerana bayaran gaji atau ganjaran adalah tidak setimpal dengan skop kerja, di mana skop kerja mereka adalah berlainan dengan kepakaran sendiri dan telah melanggari kontrak antara majikan dengan pekerja. Oleh itu, tekanan timbul apabila mereka tidak dapat pengiktirafan atau penghargaan seperti ganjaran atau bayaran tambahan yang setimpal yang sepatutnya daripada majikan mereka. Seterusnya, faktor-faktor penting yang terakhir adalah pembelajaran sosial oleh Albert Bandura mengenai tingkah laku manusia. Dalam video tersebut, pembelajaran sosial dapat dikaitkan dengan suasana atau persekitaran kerja yang tertekan kerana majikan sering menyampai arahan kepada pekerja mereka apabila mereka sedang bercuti. Hal ini telah meningkatkan tekanan pekerja semasa hari cuti mereka walaupun tidak berada di tempat kerja. Lama-kelamaan, mereka berisiko mengalami tekanan kronik
apabila mereka mengalami tekanan dan keletihan dari segi fizikal dan mental dalam jangka masa yang berpanjangan. Apabila mereka meneruskan kehidupan yang tertekan dalam jangka masa yang lama, mereka mengalami kerosakan kesihatan mental dan berisiko mengalami masalah sakit mental jika mereka tidak dirawat segera. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Tan Sing dan nombor matrik saya ialah 271051. Saya akan terus dengan asas biologi utama psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku atau fenomena dalam kajian kes. Terdapat 3 asas biologi utama psikologi yang berkaitan dengan kajian kes kami, iaitu jantung, otak, dan hormon. Pekerja yang bekerja lebih masa akan mempunyai risiko yang tinggi untuk menghadapi gejala degupan jantung tidak teratur dan tekanan darah yang tinggi. Hal ini menyebabkan mereka ada risiko menghadapi stroke atau kegagalan sistem jantung. Perkara ini berlaku kerana tekanan yang banyak akan mengganggu kesihatan tubuh badan, di mana jantung boleh sukar untuk mengepam darah ke seluruh badan sehingga menyebabkan jantung pekerja boleh gagal berfungsi pada bila-bila masa dan tanpa mengira umur. Selain itu, bekerja lebih masa boleh mengganggu otak pekerja berfungsi. Apabila bekerja lebih masa secara berterusan, pekerja akan mempunyai tekanan yang banyak akan menyebabkan sistem limbik otak mengaktifkan tindak balas fight or flight, meningkatkan pengeluaran adrenalin dan kortisol, dan menaikkan tekanan darah. Apabila tekanan adrenalin dan kortisol bekerja tinggi secara berterusan, mereka berpotensi mengalami ketidakseimbangan gula dalam darah dan masalah tekanan darah. Keadaan ini akan mengganggu otak untuk mengkodkan memori baru dan memproses maklumat. Kesannya, pekerja akan sering lupa atau susah untuk berfokus. Di samping itu, bekerja lebih masa akan mengganggu keseimbangan hormon dalam badan pekerja. Keadaan tertekan akan mengganggu hormon dalam badan pekerja. Sebagai contoh, tekanan menyebabkan hormon adrenalin menjadi tinggi dan akan menyebabkan saluran darah menjadi kecil. Kesannya saluran darah mungkin tersumbat dan risiko mengalami infraksi cerebrum akan menjadi tinggi. Contoh yang lain ialah tekanan menyebabkan penghasilan hormon insulin berkurang. Apabila penghasilan hormon insulin berkurang, gula darah dalam badan pekerja akan menjadi tinggi dan mereka akan risiko untuk mempunyai diabetes juga akan meningkat. Itu sahaja daripada saya. Salam sejahtera doktor, nama saya Teo Jiayi dan nombor matrik saya ialah 270733. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan soalan 4, iaitu 2 cadangan bagaimana untuk menangani isu-isu yang terdapat dalam kajian kes tersebut. Cadangan pertama, untuk menangani bekerja lebih masa, ialah kesatuan sekerja perlu dibangkitkan dalam sesebuah syarikat. Ia bertujuan untuk melindungi kebajikan pekerja. Melalui video kajian kes, terdapat pekerja mengarahkan ketidakpuashatian ke atas pemberian arahan melalui aplikasi WhatsApp pada masa luar daripada masa bekerja atau masa cuti. Perbuatan ini menyebabkan pekerja sentiasa berada dalam situasi tidak tenteram. Pihak majikannya memberi arahan tanpa bertemu di tempat kerja. Oleh itu, kesatuan sekerja berhubungkan pihak majikan dengan pekerja untuk menyelesaikan isu dan konflik yang berlaku dalam aspek pekerjaan. Kesatuan sekerja pekerja terdiri daripada gabungan pekerja. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik dan hak mereka dalam pekerjaan. Ia dapat mengurangkan pemberian arahan melalui WhatsApp pada masa mereka menikmati hari keluarga, aktiviti rekreasi, dan masa rehat. Hal ini disebabkan majikan sedar dengan kesalahan melalui perundingan dengan pekerja. Mereka akan mengamalkan perancangan yang lebih seimbang dan sihat. Dengan kesannya, tekanan bekerja lebih masa pekerja dapat dikurangkan, masa rehat ditingkatkan, dan kesihatan pekerja dijamin. Seterusnya, cadangan kedua untuk menangani tekanan bekerja lebih masa ialah pihak majikan perlu memberi latihan dan kaunseling kepada pekerja. Menurut video, seorang pekerja selama 10 tahun dipecat disebabkan prestasi tidak mencapai sasaran. Pihak majikan
syarikat tersebut tidak memberi tumpuan kepada punca prestasi menurun, seperti kesihatan fizikal dan mental terjejas akibat tekanan bekerja lebih masa. Oleh itu, syarikat perlu menawarkan latihan untuk meningkatkan pendidikan pekerja seimbang dan selaras dengan pihak bidang pekerjaan. Sebagai contoh, latihan sambil bekerja. Ia dapat mengurangkan tekanan pekerja yang dapat mencerdaskan kesihatan dengan kerjanya disiapkan tepat pada masanya. Hal ini disebabkan pekerja diberi peluang untuk mempelajari selok-belok seluruh proses pekerjaan. Sekiranya tekanan terus diabaikan oleh syarikat, risiko kematian dan kes bunuh diri akan ditingkatkan. Oleh itu, syarikat dicadangkan untuk memberi kaunseling seperti rawatan menyokong, menenangkan pekerja, rawatan nasihat, rawatan tidak dikuasai oleh emosi, dan sebagainya. Dengan ini, pekerja yang mengalami kemurungan akan melihat dugaan dan masalah secara positif. Pekerja juga akan berfikir lebih rasional dan melindungi kesihatan dan mental fizikal dirinya apabila menghadapi tekanan. Sekian saja pembentangan saya. Sekian terima kasih. Nama saya Wong Shuming, mention number 271206. Saya akan terus dengan dua teori kaitkan dengan video tekanan, iaitu tekanan Lazarus dan sindrom tekanan adaptasi umum seria. Menurut Richard Lazarus, tekanan ialah satu situasi di mana seseorang individu tidak berpuas hati disebabkan tindak balas emosi terhadap tekanan persekitaran. Richard percaya apabila seseorang itu berhadapan dengan tekanan, mereka akan bergelut untuk mencari strategi mengatasi yang sesuai. Sama seperti dalam video, apabila berdepan dengan tekanan kerja, mereka akan menemui kaedah yang merangsang seperti lompat bungee untuk melepaskan tekanan. Walaupun berdepan risiko, mereka sanggup cuba meredakan tekanan berkumpul akibat persekitaran kerja secara tiba-tiba, supaya tekanan tidak memencak dan menjejaskan kehidupan seharian mereka. Yang kedua ialah perihal proses bagaimana badan anda bertindak balas terhadap tekanan. Ia mempunyai proses 3 peringkat yang dilalui oleh badan apabila terdedah kepada tekanan, iaitu tahap bersedia, penentangan, dan tahap keletihan. Menurut video tekanan, seorang wartawan meninggal dunia akibat serangan jantung selepas bekerja lebih masa selama 159 jam sebulan tanpa berehat. Dan kes serupa, seorang guru meninggal dunia akibat pendarahan otak sebelum bersara. Semua ini berlaku kerana mereka tidak mengendalikan keseriusan penumbuhan tekanan. Mereka tidak menangani tekanan tepat pada masanya, mengakibatkan tekanan yang berlebihan dan beban fizikal, dan secara langsung melintasi tahap pertama dan kedua untuk mencapai tahap ketiga. Tekanan terus melebihi keupayaan badan dan untuk menanggung, meletihkan sumber badan dan menjadikan badan mudah sakit dan mati. Jadi ini saja dari grup kita. Terima kasih.